Okey, insya-Allah kita mula kelas kita di pagi yang penuh berkat ini insya-Allah dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pelajaran kita ayat 28 surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu an wa innahum lakadzibun. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Kelas kita pada pagi ini sambungan kelas kita pada minggu lepas, di mana pada minggu lepas kita telah pun dan juga menceritakan tentang bagaimana keadaan mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya musyrikin Mekah, bagaimana keadaan mereka itu bila berada di akhirat nanti. Jadi kalau kita lihat surah Al-An'am daripada awal sehingga ke ayat 27 yang kita pelajari sebelum ini, kita dapati bahawasanya surah Al-An'am ini Allah Ta'ala menceritakan tentang awal dakwah Nabi, awal Islam, awal kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di awal dakwah Nabi berhadapan dengan kafir Quraisy. Jadi surah Al-An'am ini lebih dia punya tema dia ialah lebih kepada akidah. Kenapa akidah? Kerana cerita surah Al-An'am ini berkaitan dengan dakwah awal Nabi. Jadi awal dakwah Nabi ialah menanam ataupun mengajar, menyeru kepada akidah, kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan syirik yang berlaku di Mekah Al-Mukarramah. Jadi cerita surah Al-An'am ini di awal yang kita telah pelajari sebelum ini berkaitan dengan dakwah Nabi dan bagaimana Nabi berhadapan dengan kafir Quraisy. Jadi kalau kita lihat daripada awal ayat, muka surat pertama, muka surat kedua, muka surat ketiga yang kita baru tamat semalam, kita dapati bahawasanya Allah Ta'ala telah menyebut di awal surah berkenaan dengan Allah itu yang mencipta langit, yang mencipta bumi, yang menjadikan kegelapan, yang menjadikan cahaya, dan Allah juga yang mencipta manusia dan juga Allah Ta'ala menceritakan di awal surah Al-An'am ini juga tentang bagaimana manusia yang dicipta oleh Allah Ta'ala berada di bumi yang dicipta oleh Allah juga, begitu juga langit dan segala nikmat diberi oleh Allah kepada mereka. Akhirnya mereka telah mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka itu tahu bahawasanya agama yang Nabi bawa itu adalah agama yang benar, dan mereka juga tahu bahawasanya Al-Quran itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas itu bermulalah bagaimana Al-Quran cuba untuk
memujuk ataupun mengajak supaya kafir Quraisy itu berfikir. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, Allah Ta'ala meminta supaya kafir Quraisy ini melihat balik bagaimana bangsa-bangsa yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana bangsa itu lebih lagi hebat, lebih lagi maju, lebih lagi berkuasa jika nak dibandingkan dengan mereka ataupun kafir Quraisy yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Dan selepas itu Allah Ta'ala cerita bagaimana kafir Quraisy ini melayan Nabi ataupun berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka meminta supaya Al-Quran itu diturunkan sudah siap dengan kertasnya. Maknanya Al-Quran itu jangan lagi diturunkan kepada Nabi Muhammad, tetapi Quran itu terus saja turun dalam bentuk kertas-kertas yang siap supaya mereka boleh sentuh, mereka boleh lihat atas asas untuk mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Taala cuba bagi tahu mereka ini seandainya diturunkan kertas, mereka tetap mengatakan bahawasanya Al-Quran itu adalah sihir yang cuba dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas itu Allah Taala cerita bagaimana kekuasaannya. Allah Taala memiliki apa yang ada pada malam, apa yang ada pada siang. Allah Taala yang memberi makan setiap benda yang hidup. Kemudian Allah Taala juga yang mengangkat segala bala, segala bencana, segala masalah yang berlaku kepada manusia. Jadi Allah Ta'ala ceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan selepas itu Allah Ta'ala cuba menakutkan. Jadi kalau kita lihat dakwah yang cuba ditanam ataupun cuba diketengahkan dalam surah Al-An'am ini, pertama menceritakan tentang siapa itu Tuhan. Tuhan itu adalah yang esa, mencipta langit dan bumi. Kemudian menceritakan tentang Tuhan itu berkuasa membuat langit, membuat manusia, dan kemudian menceritakan tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diutuskan sebagai Rasul, diberi kitab Al-Quranul Karim, dan Nabi Muhammad itu sendiri adalah mengaku bahawasanya baginda Nabi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga surah Al-An'am ini juga menceritakan bagaimana kita mengambil pengajaran ataupun mengambil iktibar daripada apa yang berlaku pada bangsa-bangsa terdahulu yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kalau kafir Quraisy itu mereka melihat, sebabnya kafir Quraisy ini mereka berniaga, mereka melalui Jordan, mereka pergi ke Yaman, jadi mereka akan melihat bagaimana kaum Ad, kaum Thamud dan juga bangsa-bangsa yang terdahulu yang telah mendustakan Nabi telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah Taala selepas itu di dalam surah Al-An'am ini cuba menceritakan ataupun menakutkan kaum kafir Quraisy ini dengan menceritakan keadaan mereka apabila mereka berada di akhirat nanti. Jadi yang pertama kita dah belajar sebelum ini, di mana mereka kafir Quraisy ini, di mana kita semua tahu mereka berada di Mekah, mereka telah menyembah berhala patung-patung sama ada daripada batu ataupun daripada kayu ataupun daripada pokok daripada buah tamar dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala cerita gambaran yang pertama supaya mereka itu takut. Pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila mereka itu dibangkitkan, ayat 22 Allah Ta'ala sebut pada hari mereka dikumpul, dibangkitkan semuanya, dan apabila mereka dihisab ini dipanggil Tuhan-Tuhan mereka yang mereka telah sekutukan, panggil Tuhan mereka dan diadili mereka dan ditanya, mana Tuhan engkau? Mana Tuhan kamu semua? Di mana pada di dunia kamu telah menyembah Tuhan-Tuhan tersebut, kamu telah menaruh harapan supaya Tuhan-Tuhan itu menolong
menolong kamu, kamu mengharapkan Tuhan itu dapat membantu kamu. Jadi apabila mereka dikira, dihisap amalan mereka, akan dikumpulkan Tuhan-Tuhan mereka dan akan ditanya, mana Tuhan engkau yang telah engkau sembah di atas dunia ini. Dan mereka pada masa itu, mereka cuba untuk lari ataupun cuba memberi alasan, di mana sebelum ini kita telah pelajari, mereka telah berkata, demi Allah sesungguhnya kami bukanlah di kalangan orang yang syirik. Maknanya mereka masih lagi mahu menipu, masih lagi mahu memberi alasan ataupun memberi hujah bahawasanya sebenarnya mereka itu bukan di kalangan orang yang syirik. Dan Allah Ta'ala beritahu, itulah mereka, bagaimana mereka itu telah mendustakan di dunia dan juga di akhirat, masih lagi tidak mengaku bahawasanya mereka itu telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali kita belajar pada minggu lepas bagaimana mereka itu telah disekat. Maknanya apabila kafir Quraisy ini, mereka yang syirik kepada Allah ini, mereka yang sembah berhala dan sembah selain Tuhan, selain pada Allah Subhanahu Wa Taala, selepas dihisap amalan mereka, ditanya mana sekutu-sekutu mereka, kemudian mereka akan dibawa ke neraka. Apabila mereka dibawa ke neraka pada minggu lepas, ayat 27, kita telah pelajari mereka dihentikan, mereka telah disekat. Dihentikan, disekat, idh wuqifu 'alan nar, di tepi neraka. Maksudnya sebelum mereka masuk neraka, mereka disekat di tepi neraka, dan kita cerita minggu lepas, boleh kita bayangkan sebagaimana di dalam penjara kita di dunia ini, sebelum masuk penjara mereka akan pergi ke penjara, daftar dan sebagainya, ada pendaftaran, ada seumpamanya. Jadi di akhirat nanti, apabila dihisap amalan kafir Quraisy ini, mereka wuqifu, disekat supaya ada urusan-urusan ataupun apa yang perlu diselesaikan sebelum mereka masuk ke neraka. Semasa disekat itu, mereka telah melihat bagaimana seksaan neraka, bagaimana keadaan neraka, bagaimana huru-haranya neraka. Pada masa ini apa yang mereka kata? Mereka kata, ya laitana, alangkah baiknya, alangkah eloknya, nuraddu, kami dikembalikan di dunia. Mana pada masa ini bila dia lihat bagaimana seksaan neraka yang mereka bakal hadapi, yang mereka bakal dimasukkan ke dalam neraka tersebut, mereka pun berkata, alangkah baiknya seandainya kami ini dikembalikan. Mereka mengharapkan supaya Allah Ta'ala kembalikan mereka ke dunia. Wala nukadzibu, dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Jadi kalaulah Allah Ta'ala kembalikan mereka ke dunia, mereka akan jadi baik. Maknanya mereka tidak akan lagi tolak Al-Quran, tolak ajaran-ajaran Al-Quran. Mereka akan beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, maknanya mereka akan menjadi baik. Dan mereka kata, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala gambarkan bagaimana ahli neraka ini, kafir Quraisy ini, di tepi neraka itu mereka masih lagi mahu memujuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya mereka dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal ibadat. Jadi itu secara ringkas apa yang kita telah pelajari sebelum ini. Dan kita telah pun berhenti ayat 27 di mana bagaimana cerita ayat 27 ini saya telah jelaskan pada minggu lepas, dan juga sekejap tadi saya beritahu bahawasanya mereka kafir Quraisy ini dia mengharapkan supaya dikembalikan atas dunia, dan mereka tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah, dan juga mereka akan menjadi orang yang beriman. Jadi pada hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Bahkan
mereka yang berharap supaya dikembalikan di dunia itu, bahkan mereka itu tidak akan dikembalikan. Maknanya harapan mereka itu tidak akan dikembalikan. Harapan mereka tidak akan dikembalikan. Harapan mereka itu tidak akan dipenuhi. Dan mereka sama sekali tidak dapat untuk balik ke dunia dan melakukan amal ibadat dan juga menjadi di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi bal itu maksudnya. Maknanya Allah Ta'ala menafikan apa yang mereka impikan ataupun harapkan di dalam ayat 27. Badalahum, telah jelas, telah terang, lahum, bagi mereka, apa yang telah jelas, apa yang telah terang, apa yang telah zahir, makanu yukhfuna min qabl, apa yang mereka telah sembunyikan sebelum ini di dunia. Maknanya apa yang mereka telah sembunyikan, apa yang mereka telah tipu, apa yang mereka telah zahirnya mereka lain, dalamnya lain, maka pada hari akhirat nanti, pada masa ini, jelaslah apa yang mereka telah sembunyikan, termasuklah sesaan-sesaan di neraka telah nampak pada mereka. Walau ruddu, dan sekiranya mereka itu dikembalikan, maknanya mereka yang meminta supaya dikembalikan dunia itu di dunia ini, walau ruddu, dan sekiranya mereka dikembalikan, la'adu, pasti mereka akan mengulangi lima nuhu anhu, apa yang telah dilarang mereka itu lakukan. Maknanya apa yang mereka dilarang lakukan itu, bila sekiranya mereka balik ke dunia, mereka akan buat balik. Wa innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka itu lakadzibun, di kalangan orang-orang yang mendusta ataupun pendusta. Wa qalu, dan mereka juga akan berkata, maknanya ini Allah Ta'ala cerita bagaimana manusia ini apabila mereka itu telah melakukan dosa, mereka telah mensyirikkan Allah SWT, mereka itu mati, orang-orang musyrik itu mati dalam keadaan kafir. Apabila mereka itu balikan atas dunia, apa yang akan mereka kata? In hiya illa hayatunad dunya. Sesungguhnya hidup, sesungguhnya tidak lain tidak bukan hidup kami adalah di dunia ini. Maknanya tidak ada lagi kehidupan yang lain. Kehidupan kami adalah di dunia ini. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan mereka juga berkata kami tidak akan dibangkitkan. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali melakukan dosa, dan mereka juga menganggap kehidupan mereka hanyalah di atas dunia, dan mereka juga tidak beriman dengan hari kebangkitan. Maknanya mereka itu tetap dengan dosa-dosa mereka, syirik-syirik mereka, dan mereka kekal dengan kekufuran mereka. Jadi itu secara ringkas terjemahan ayat 28 dan 29. Jadi dari sudut bahasa, Allah Ta'ala sebut bal badalahum, bal itu adalah lil idrab. Lil idrab maknanya bantah. Bantah ataupun tolak ataupun sanggah. Huruf bal itu. Jadi kita kena baca ayat 27 dan 28 sekali. Maknanya kalau kita lihat ayat 27, Allah Ta'ala ceritakan bagaimana orang kafir itu, mereka kata, alangkah baiknya kami dikembalikan di dunia dan kami tidak akan lagi mendustakan ayat Allah dan juga kami akan menjadi orang yang beriman. Bal, maknanya bal itu menunjukkan bantahan kepada apa yang mereka impikan, apa yang mereka harapkan. Maknanya bantahan, tolak dan juga penafian bahawasanya mereka itu dapat kembali ke dunia. Itu fungsi bal ini. Jadi bal ini di dalam bahasa Arab dia ada dia huruf
lil idrab, antara fungsinya untuk bantah, untuk menafikan sebelumnya, dan juga bal ini juga boleh jadi huruf ataf. Huruf ataf pun boleh bal ini. Tetapi di sini bal itu adalah berfungsi sebagai lil idrab. Apa maksud idrab? Iaitu bantah, tolak. Bantah dan tolak apa? Bantah dan tolak ayat sebelumnya. Jadi kalau di dalam ayat ini Allah Ta'ala mahu menolak, membantah, menyanggah, menafikan bahawasanya orang kafir Quraisy yang mati di dalam kekufuran itu, mereka memujuk ataupun meminta ataupun berharap supaya dikembalikan dunia ke dunia untuk beriman. Jadi Allah Ta'ala menolak mereka itu akan dapat kembali ke dunia. Maknanya kita dapat simpulkan bahawasanya hidup di dunia ini hanya sekali. Jadi di dunia inilah mereka dan kita sendiri melakukan amal ibadat sama ada baik ataupun jahat. Seandainya na'udzubillah min dzalik, seseorang itu berdosa, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati di dalam keadaan dosa tersebut, maka tidak ada lagi dunia yang kedua untuk mereka, peluang yang kedua untuk mereka balik selepas mati untuk melakukan amal ibadat. Dan Allah Ta'ala juga cerita di sini, mungkin juga berlaku kepada semua manusia. Apabila mati, apabila dihisab, apabila berada di apa sama ada neraka, khususnya pada masa ini kita akan ingat ke kehidupan dunia. Maknanya akan ada penyesalan, akan ada harapan, moga-moga Allah Ta'ala kembalikan aku ke dunia supaya aku dapat lakukan amal ibadat. Kalaulah dosa selain daripada syirik, ada peluang untuk diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila dosa itu dosa syirik dan mati dalam keadaan syirik, maka dosa itu tidak akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita lihat dalam ayat-ayat ini Allah Taala begitu tegas di dalam menyatakan tentang azab dan sebagainya, kerana ayat-ayat ini adalah ditujukan kepada kafir Quraisy, di mana mereka itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah Allah Taala mahu kafir Quraisy itu gambarkan mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang mati di dalam syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan dipanggil bersama dengan Tuhan-Tuhan mereka, akan ditanya Tuhan-Tuhan mereka, akan diminta Tuhan-Tuhan mereka menolong mereka, di mana Tuhan tersebut tidak dapat membantu mereka, akan ditunjuk neraka kepada mereka, dan digambarkan mereka pada masa itu menyesal, meminta untuk dikembalikan di dunia, dan mereka berjanji akan beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mereka itu dapat gambarkan. Dan kita belajar juga di dalam ayat sebelum ini, bukan semua kafir Quraisy itu mereka menolak Nabi secara total, 100% tolak Nabi, tidak. Bukan mereka semuanya memusuhi Nabi. Ada juga kafir Quraisy yang baik kepada Nabi, yang membantu Nabi. Dan di kalangan yang memusuhi Nabi SAW, ada yang percaya bahawasanya Al-Quran itu adalah wahyu. Sebagaimana yang kita telah mempelajari sebelum ini, Abu Jahal, Abu Sufyan dan selainnya, mereka itu percaya bahawasanya Al-Quran itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka menyembunyikan. Jadi mereka yang cerdik pandai, yang hebat-hebat, merupakan pemimpin-pemimpin ini, masyarakat Mekah ini, mereka tahu kebenaran tetapi mereka telah sembunyikan supaya pengikut-pengikutnya setia kepada mereka. Sebabnya mereka ini telah bergantung kepada amalan-amalan yang sememangnya ditentang oleh Islam. Contohnya riba, mereka hidup dengan riba. Seandainya Islam itu diterima oleh mereka, mereka sudah tidak dapat untuk menzalimi masyarakat dengan riba tersebut. Mereka juga mengamalkan zina, minum arak dan sebagainya. Jadi
Mereka tahu kebenaran tetapi mereka sembunyikan kebenaran tersebut. Jadi bal ini adalah lil idrab bada madin. Bada fi'il madin mabniyun, fi'il madin mabniyun 'ala al-fathil muqaddar. Fi'il madin bila kita baca bada fi'il madin mabniyun maknanya dia tidak tetap, dia barisnya tetap 'ala al-fathi bari atas, muqaddar, muqaddar ini ditakdirkan ada bari atas, 'alal alif pada huruf alif lit ta'adzur. Okey, mungkin saya kena jelaskan kat sini ya. Okey. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kalau kita lihat fi'il madhi lain, contohnya zahaba. Zahaba. Jadi ada bari atas, tidak begitu? Nah, ini ada bari atas. Jadi ini kita panggil fathun zahir. Maksudnya barisnya nampak. Nampak kan? Nampak insya-Allah. Ada kan bari atas tu kan? Tapi bada ini bari atas, yang ni bari atas. Mana barisnya ketiga? Baris yang ketiga tu tak ada. Atas alif tu tidak ada pun bari atas. Jadi dia panggil fathun muqaddar. Maknanya seolah-olah adalah alif tu. Muqaddar itu ditakdirkan ada alif, ada bari atas pada alif tu. Tapi tidak dapat ditulis kerana ta'azzur. Kerana ada keuzuran. Keuzurannya di sini kerana bada itu adalah ada huruf illah di belakang. Bada itu ada huruf alif. Huruf illah alif ataupun waw ataupun ya. Jadi oleh kerana bada itu ada huruf illah di belakang iaitu alif, maka bari atas itu tidak dapat diletak. Jadi bari atas ini itu hanya takdir saja. Maknanya kita takdirkan ia ada walaupun dia tak ada. Adapun ba ini bukan huruf illah. Jadi bila bukan huruf illah ada alif tu. Itu maksudnya pengarang penulis kitab ini sebut bil fathil muqaddar 'alal alif. Alif pada da alif lit ta'azzur. Uzur ini uzur. Uzur. Kerana ada keuzuran maka bari atas itu tidak dapat diletak pada alif. Apa keuzurannya? Kerana dia adalah fi'il mu'tal. Fi'il yang ada huruf illah di akhirnya. Jadi fi'il yang kita fi'il dalam bahasa Arab, kata kerja dalam bahasa Arab, dia ada mu'tal. Mu'tal ni maknanya yang sakit, yang ada huruf illah. Contohnya wa'ada. Huruf illahnya di depan. Wa'ada. Lagi qala. Huruf illahnya di tengah. Lagi bada. Bada. Huruf illahnya di hujung. Dan ada huruf illahnya dua, contohnya wa'a. Di tengah ni saja bukan huruf illah. Di belakang depan tu semuanya huruf illah. Jadi semua fi'il ini adalah fi'il yang ada huruf illah dan kita panggil fi'il apa? Kerja al-mu'tal. Kerja mu'tal. Iaitu fi'il yang ada huruf illah. Tak kira lah huruf illahnya kat mana. Sama ada di depan, sama ada di tengah, sama ada di belakang. Ada dua, tapi tak ada tiga. Tak ada semua fi'il bahasa Arab ni ada 3 huruf saja. Jadi tidak ada 3 huruf fi'il ini semuanya huruf illah tak ada. Paling banyak pun 2 huruf illah. Okey. Jadi kenapa sebab ta'adzur keuzurannya kerana dia adalah fi'il mu'tar iaitu fi'il yang ada huruf illah. Lahum muta'alliqani bi bada. Lahum lam itu huruf jar. Maksudnya bagi mereka. Hum dhamir. Maknanya bada telah zahir, telah nampak. Siapa yang nampak? Dan siapa yang ditunjuk?
Maknanya kadang-kadang nampak lahir daripada diri kita sendiri. Ya. Kadang-kadang yang nampak itu ditunjuk kepada kita, kita lihat. Jadi bada itu telah muncul, telah zahir, telah terang, telah jelas, telah nampak bagi mereka, maknanya mereka telah nampak. Segala apa yang mereka telah dustakan tentang azab neraka, mereka telah lihat. Segala apa yang mereka telah dustakan ataupun mereka telah tolak tentang hisab, mereka telah lihat. Bagaimana mahsyar, mereka telah lihat. Bagaimana keadaan selain daripada itu, semuanya mereka telah lihat. Itu maksudnya bada. Telah jelas. Okey. Jadi lahum, lam itu huruf jar, hum itu adalah dhamir muta'alliqani bi bada. Dua-dua huruf, lam dengan hum dhamir ini, dia bergantung dengan fi'il bada. Jadi kalau kita tanya bagi mereka itu apa? Bagi mereka itu telah ditunjuk, telah dimunculkan, telah dinampakkan, telah dijelaskan kepada mereka apa yang mereka telah sembunyikan. Ma mausul, ma isim mausul. Sakin. Ma ini disebut mausul. Mausul itu maknanya isim mausul, iaitu kata hubung. Sakinun. Mati. Sakin itu alif tu baris mati. Ma, kita tak baca ma'a, tidak. Kita baca ma, maknanya sakin, mabniyun ala sukun. Baris mati. Fi mahalli rafu' fa'il. Dalam keadaan hukumnya marfu' sebab dia adalah fa'il. Pelaku. Jadi kalau kita tanya, telah zahir. Apa yang telah zahir itu? Yang telah zahirnya ialah sesuatu. Sesuatu yang mereka sembunyikan. Jadi kalau kita nak gambarkan di sini bahawasanya setiap manusia ada yang mereka sembunyikan. Ada rahsianya. Kadang-kadang kebenaran itu kita sembunyikan. Kadang-kadang keaiban itu kita sembunyikan. Kadang-kadang dosa itu kita sembunyikan. Maknanya setiap orang itu, termasuklah saya sendiri, ustaz-ustaz dan ulama dan apa-apa saja, seandainya dizahirkan keburukan mereka, maka kita akan nampak betapa banyaknya keburukan yang ada pada mereka. Tetapi ditutup. Sama ada Allah Ta'ala tutup ataupun mereka sendiri tutup. Jadi ma di situ apa-apa sahaja yang mereka sembunyikan, maka di akhirat nanti akan dizahirkan. Termasuk juga niat-niat. Niat-niat kita belajar, niat-niat kita lakukan ibadat, Allah Ta'ala akan zahirkan di akhirat nanti. Atas dunia ini, kita lihat semuanya elok, semuanya baik. Ustaz mengajar, nampaknya ikhlas. Pelajar-pelajar belajar dalam keadaan apanya ikhlas. Orang yang sedekah, orang yang berjihad, orang yang melakukan segala amal ibadat, segala niatnya itu akan dizahirkan. Itu bagi kita lah. Maknanya dalam ayat ini, antaranya ialah apa-apa saja yang tersembunyi akan dizahirkan, akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita menceritakan 4 orang yang hebat. Tapi semuanya masuk neraka. Siapa mereka itu? Pertama, orang yang mati syahid. Yang kedua, orang yang hafal Quran, baca Quran banyak. Yang ketiga, orang yang bersedekah. Orang yang mati syahid, orang yang baca Quran, orang yang bersedekah. Ada satu lagi, saya lupa. Jadi mereka ini masuk neraka. Apabila dibentangkan syurga, mereka pun kata, saya dulu pergi berjihad dan saya telah mati syahid dan saya berhak untuk masuk syurga. Tetapi dikatakan kepada mereka, engkau tipu. Engkau pergi berjihad dulu sebenarnya untuk dikatakan jari'un, orang yang hebat, orang yang berani. Begitu juga yang baca Quran, hafiz Quran, mereka kata aku baca Quran kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dijawab kepadanya, engkau baca Quran supaya dikatakan qari, orang yang pandai baca Quran.
kemudian ditarik mereka itu dilontar ataupun dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian orang yang bersedekah pun sama juga. Dia kata aku bersedekah banyak atas dunia. Kemudian dikatakan kepadanya engkau bersedekah itu bukan kerana Allah, tetapi engkau bersedekah itu supaya dikatakan jawad, orang yang banyak bersedekah. Kemudian datang seorang lagi mengaku dia alim, dia belajar ilmu, mengajar ilmu dan sebagainya. Kemudian dikatakan kepadanya engkau mengajar, engkau belajar bukanlah sebenarnya kerana Allah, tetapi mahu dikatakan ataupun mahu dipuji sebenarnya engkau seorang yang alim. Diambil orang alim itu, ditariknya, dimasukkan ke dalam neraka. Maknanya kalau kita lihat hadis riwayat Muslim ini, ceritanya tentang 4 orang yang hebat ini, jelas kepada kita bahawasanya akhirat nanti akan dizahirkan. Bukan sahaja yang kita tipu, bukan sahaja yang kita dustakan, tetapi juga niat-niat kita kerana Allah ataupun bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang kafir Quraisy ini. Apabila mereka di akhirat nanti, badalahum ma kanu yukhfuna, maka telah nampaklah apa yang mereka sembunyikan. Banyak benda yang mereka sembunyikan. Pertama sekali, Al-Quran. Al-Quran mereka telah mengaku, mereka telah tahu, mereka telah percaya bahawasanya Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya telah cerita sebelum ni kan. Abu Jahal, Abu Sufyan, dia telah pergi dengar Al-Quran, kemudian berjumpa di tengah jalan. Akhir sekali mereka berjanji supaya tidak dengar lagi Al-Quran. Selepas itu mereka pergi lagi, pada malamnya mereka keluar dan pergi lagi dengar Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Kemudian selepas itu jumpa balik. Kemudian ada perbualan di kalangan mereka, ditanya kepada Abu Jahal, adakah Quran ini betul? Apa pendapat engkau tentang Al-Quran? Jadi Abu Jahal kata, ini Quran bukan datang daripada manusia, tetapi Quran itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi oleh kerana kepentingan mereka, oleh kerana kesombongan mereka, mereka telah sembunyikan kebenaran tersebut dan mereka tidak bagi tahu kepada masyarakat Mekah, apa orang-orang yang di bawah mereka, orang-orang yang berada di bawah kepimpinan mereka, mereka tidak jelaskan kebenaran tersebut. Mereka sembunyikan, mereka senyap. Bahkan mereka telah mengatakan, telah menafikan, dustakan Al-Quran. Jadi mereka telah nampak apa yang mereka zahir, apa mereka sembunyikan atau dunia ini, mereka akan ditunjukkan kepada mereka. Begitu juga Nabi SAW, sama ada Masihi ataupun Nasrani dan juga Yahudi yang berada di Madinah, dan juga masyarakat Mekah Al-Mukarramah, mereka sebenarnya menunggu Nabi. Mereka menunggu Nabi dan mereka tahu bahawasanya akan datang Nabi. Dan Nabi Muhammad itu sendiri adalah orang yang digelar Al-Amin oleh masyarakat Mekah. Digelar Al-Amin, orang amanah dan sebagainya di Mekah Al-Mukarramah. Tapi apabila Nabi dilantik menjadi Nabi, menjadi Rasul, mereka telah mendustakan Nabi SAW. Jadi semua yang mereka sembunyikan itu, kenabian Nabi Muhammad, kebenaran Al-Quranul Karim, akan ditunjuk dan akan dilihat oleh semua mereka yang telah sembunyi atau menafikannya di atas dunia ini. Begitu juga selain daripada itu, mereka dustakan hari kebangkitan. Mereka kata mereka tidak akan dibangkitkan. Dan kalau kita baca ayat-ayat Quran, mereka kata bagaimana Allah Ta'ala nak bangkitkan kami? Kami telah menjadi tulang yang repuk, tulang yang hancur. Bagaimana Allah Ta'ala nak bentuk, nak jadikan balik kami, nak hidupkan balik kami? Jadi mereka nafikan semuanya. Jadi pada masa ini, badalahum ma kanu yukhfu, akan ditunjuk kepada mereka apa yang mereka telah sembunyikan atas dunia. Okey. Kanu madin naqis madmum wal wawu ismuha. Kanu itu adalah fi'il madin naqis
Naqis itu namanya fi'il, namanya kana itu adalah fi'il madhi naqis. Kerana dia perlu kepada isim dan khabar. Perlu kepada dua, perlu kepada mubtada isimnya dan khabar. Jadi dia tidak lengkap kalau tidak ada dua isim dan khabar ini. Itu dipanggil naqis. Madmum itu pada huruf nun tu ada baris hadapan. Wal wawu, waw pada kanu itu adalah isimnya. Jadi jadi ayat ni macam ni. Jadi dia sebut apa tadi? Kanu. Ini adalah fi'il madin. Fi'il madin apa? Naqis. Fi'il madin lagi naqis. Jadi di sini ada wa di sini. Huruf wa tu. Nah. Jadi kenapa dipanggil naqis? Naqis ni maksudnya kurang. Kerana kana ini perlu kepada dua iaitu mubtada dan khabar. Contoh saya sebut Muhammadun mujtahidan. Okey. Adalah Muhammad itu rajin. Adalah Muhammad itu rajin. Jadi kalau saya buang rajin tu mujtahidan, dia tak lengkap. Kana Muhammad adalah Muhammad. Saya pun senyap. Jadi saya tak letak mujtahid. Jadi kalau saya tidak letak mujtahid, maka dia tidak lengkap, tidak memberi faham makna kana ini. Jadi oleh kerana kana ini perlu kepada mujtahid ini, maka kita panggil dia adalah naqis. Dia adalah kurang. Tidak seperti fi'il lain. Fi'il lain contoh saya sebut Zahaba Muhammadun. Sudah lengkap dah. Muhammad pergi. Zahaba fi'il. Kana pun fi'il. Dua-dua ini fi'il madin. Kana fi'il madin. Zahaba pun fi'il madin. Tapi kalau kana Muhammadun, kita berhenti. Kita tak sebut mujtahidan ini. Dia tidak memberi makna yang lengkap. Dia tidak memberi makna yang sempurna. Itu dipanggil naqis. Bersalahan dengan zahaba. Zahaba Muhammadun. Mana Ustaz ayat tergantung ya? Tergantung ya kerana Muhammad tadi. Kalau zahaba Muhammadun sudah lengkap ayatnya. Siapa yang pergi? Muhammad yang pergi. Tapi yang atas ni kana Muhammad adalah Muhammad Muhammad tak lengkap. Mesti kita letak mujtahid, mujtahid tadi, mujtahidan. Sebab itulah dipanggil naqis. Jelas Kenapa dipanggil naqis? Kerana kana ini perlu kepada Muhammad ini kita panggil isim kana. Mujtahidan ini adalah khabar kana. Kana ini ada beradik-beradik dia, kana, asbaha, amsa dan selainnya. Jadi dipanggil naqis. Adapun fi'il bukan kana, contohnya zahaba, dia adalah sempurna, lengkap maknanya. Zahaba Muhammad. Dan mana fa'il dia? Kita terus kepada kanu ini. Mana fa'il dia? Setiap perbuatan ada pelakunya. Tidak begitu Takkanlah perbuatan itu berlaku tanpa ada orang yang melakukannya. Jadi adalah di sini siapa yang adalah itu? Iaitu wa tu huruf waw di dalam tu. Waw tu kita panggil wawul jamaah. Waw menunjukkan ramai. Dhamirnya ialah mereka. Jadi hum kanu fa'il dia ialah hum. Fa'il dia ialah hum. Sebab itu di dalam kitab tu dia sebut apa? Dia sebut wal wawu. Mana waw mana ni? Waw pada kanu selepas nun tu. Wal wawu ismuha. Waw itu adalah isim kanu. Isim kanu. Isim kepada kanu. Maknanya waw ini, hum ini adalah isim kana.
Kalau kat sini isim kana ialah Muhammad. Khabar kana ialah mujtahidan. Jadi kanu ini mana isim kana? Isim kana ialah waw. Kana, mana isim kana? Muhammad. Adalah Muhammad. Kanu, mana isim kana? Isim kananya ialah hum. Hum. Waw ni tanda dia adalah mereka. Mereka itu adalah isim kana. Boleh insya-Allah. InsyaAllah. Wal wawu ismuha. Yukhfuna mudhari' marfu' bi thubutin nun. Yukhfuna ini adalah fi'il mudhari'. Yang tadi kita jumpa fi'il madin, bada fi'il madin, kata kerja madin. Kanu fi'il madin, kata kerja madin. Yukhfuna fi'il mudhari', fi'il mudhari'. Apa hukumnya? Ialah Marfu. apa tandanya? Bi thubutin nun, iaitu ada nun. Wal wawu fa'ilun, dan waw itu adalah fa'il. Ya. Boleh tutup mic, ada bunyi suara tu. Okey, yukhfuna. Yukhfuna. Okey, kita tengok fa'il ni. Yukhfuna. Betul Aywa, yukhfuna min qabl. Pertama dia adalah fi'lun, kata kerja mudhari'. Apa hukumnya? Hukumnya marfu'. Hukum i'rab ni. Apa tandanya? Bi thubutin nun. Maknanya huruf nun pada yukhfuna. Itu adalah tanda rafa'. Contoh saya ambil fi'il lain, yukhfu ni dia fi'il dia mu'tal, jadi mungkin tak berapa nampak. Contohnya yadhhabu. Kemudian saya sebut selepas itu yadhhabani. Semua ini adalah fi'il. Yadhhabuna. Semua ni fi'il belaka, yadhhabu. Seorang, yadhhabani. Dia berdua, mereka berdua, yadhhabuna. Mereka ramai. Jadi apabila seorang dia marfu' tapi marfu' dengan baris hadapan. Jika dua orang dia marfu' dengan huruf nun ganti baris hadapan. Jika ramai pun sama juga marfu' dengan ada nun ganti kepada baris hadapan. Jadi semua ini adalah hukumnya marfu'. Fi'il mudhari' hukum asalnya ialah marfu'. Hukum i'rab dia. Marfu' tu baris hadapan lah, mudah kita terjemah. Sebenarnya i'rab ni dia ada baris hadapan, dia ada baris atas, dia ada baris bawah, dan dia ada baris mati. Jadi hukum baris bagi fi'il mudhari' ini ialah marfu'un. Jika seorang, baris hadapan. Jika dua orang, nun tandanya. Jika ramai, juga nun. Jadi nun ini, fi'il mudhari' ini kalau ada lam di depan dia, contohnya lam. Ada lam di depan dia. Dengan sendirinya baris hadapan ini dia akan jadi mati. Kenapa mati? Kerana ada lam. Sebab itulah kita baca surah Wallah Ikhlas kan. Lam yalid wa lam yulad. Asalnya yalidu, yuladu. Tetapi bila ada lam, yadhhab dibaca dengan baris mati. Kemudian nun ini akan dibuang bila ada lam. Sama juga dengan ramai ini dibuang. Jadi bila ada lam ini hukumnya jadi berubah. Kita panggil majzum. Tadi marfu' kan? Sekarang ini majzum. Kenapa majzum? Kerana ada lam. Tandanya baris mati
Dan jika 2 orang buan nun, jika ramai pun buan nun. Ini contoh hukum i'rab. Jadi ada hukumnya marfu'. Marfu' apabila tidak ada apa-apa sebab yang mengubah hukumnya, dan ada juga majzum. Jadi semua ini adalah hukum i'rab. Bagi yang dah belajar mungkin dia akan nampak. Bagi yang belum belajar lagi kurang nampak, bukan tak nampak, kurang nampak. Tengok tak sama kan? Ini baris hadapan, ini baris mati. Ini ada nun, ini tak ada nun. Sini ada nun, di sini tidak ada nun. Jadi ada nun ini kita panggil thubutin nun. Maknanya ada nun, tanda marfu' bagi fi'il mudhari'. Itu maksudnya yukhfun fi'il mudhari' marfu'un bi thubutin nun. Kenapa dia ada nun? Kerana tidak ada sebab lain yang menjazamkannya ataupun yang menasabkannya. Sekejap ada orang datang. Okey. Ada orang datang kat luar tu, maaf gangguan sikit. Okey, jadi kanu madhi naqis madmu wal wawu ismuha yukhfuna mudhari' marfu' bi thubutin nun wal wawu fa'ilun. Waw mana? Waw ni dia adalah fa'il, wawul jama'ah ni. Maknanya mereka menyembunyikan, mereka sembunyi. Mereka sembunyikan. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Jadi waw itu adalah fa'ilun. Min huruf jar qabl zarfun madmumun fi mahalli jar muta'alliqun bi yukhfuna. Min huruf jar. Kemudian qabl ini sebelum. Sebelum itu kata nama masa. Maknanya qabl ini merujuk kepada satu masa. Yang lepaslah maknanya sebelum. Macam saya bagi tahulah, sebelum ini saya belajar di Jordan. Maknanya sebelum itu merujuk kepada satu masa. Jadi saya belajar di Jordan pada tahun 96, 95 sampai 2000. Maknanya qabl itu merujuk kepada tahun tersebut. Jadi qabl di sini pun sama. Zarfun. Zarf ini maknanya kata nama, masa. Dan dibaca dengan baris hadapan. Qablu. Walaupun dia ada min, tetapi dibaca dengan baris hadapan. Tidak dibaca dengan min qabli. Tetapi dibaca dengan min qablu. Jadi dia adalah kata nama masa. Jadi mereka sembunyikan pada satu masa dahulu. Maknanya merujuk kepada di dunia. Dan juga kalau kita lihat kepada peristiwa ataupun situasi yang berlaku kepada kafir Quraisy itu, mungkin juga merujuk kepada semasa mereka dihisap. Mereka masih lagi sembunyikan kesyirikan mereka. Mereka masih lagi tidak mengaku. Mereka kata mereka bukan orang di kalangan yang syirik. Jadi semuanya, tak kiralah sama ada masa dunia ataupun sebelum ini yang kamu sembunyikan, tidak mengaku, semuanya Allah Ta'ala akan diperlihatkan, akan memperlihatkan, akan tunjuk ataupun jelaskan. Madmum, lam itu baris hadapan, fi mahalli jar. Sebenarnya kedudukannya adalah jar kerana selepas huruf jar. Min qabli sepatutnya, tetapi dibaca dengan min qablu. Muta'alliqun bi yukhfuna. Jadi min qablu ini dia merujuk, bergantung kepada fi'il yukhfuna, mereka sembunyikan.
Maknanya kalau kita sebut sebelum, pada masa sebelum ini, apa pada masa sebelum ini, iaitu apa yang mereka telah sembunyikan sebelum ini telah dibada, telah dizahirkan, telah ditunjukkan. Wa huruf atifah, wa ini adalah huruf ataf, Atau dan lau harfun imtina limtina'in, huruf yang menyekat jika ada sekatan. Itu payah nak terjemah. Imtina itu tidak tercapai apabila ada syarat yang tidak dipenuhi. Imtina limtina. Nanti saya huraikan kejap lagi. Jadi wa ini adalah huruf ataf. Wa itu huruf ataf. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu. Okey, maknanya begini. Jadi orang kafir itu mereka minta supaya mereka dikembalikan. Jadi Allah Ta'ala jawab apa? Allah Ta'ala bantah mereka tidak akan dikembalikan dengan bal tadi ya. Bahkan mereka akan ditunjuk, mereka akan nampak apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka dustakan di atas dunia. Dan mereka juga tidak akan dikembalikan di dunia. Kenapa? Kerana sekiranya dikembalikan, ini untuk matikan hujah. Maksudnya bila kita berhujah dengan satu pihak, jadi sekarang ini kita seolah-olah orang kafir Quraisy itu mereka berada di tepi neraka. Apabila mereka tengok neraka, mereka minta supaya dikembalikan atas dunia. Jadi Allah Ta'ala kata, bal, tidak. Maksudnya kamu tidak akan dapat kembali atas dunia. Bahkan sekarang ini, lihatlah apa yang kamu dustakan, lihatlah apa yang kamu sembunyikan atas dunia. Kamu dapat lihat bahawasanya semuanya adalah benar tentang azab neraka dan selainnya. Dan hujah untuk matikan hujah. Maknanya sekarang ini Allah Ta'ala, sebelum ini Allah Ta'ala menafikan mereka akan dikembalikan. Tapi selepas itu Allah Ta'ala matikan hujah. Macam mana nak matikan hujah? Seandainya kamu dikembalikan, maknanya kami tidak akan kembalikan engkau. Seandainya dikembalikan, kamu akan kembali lakukan, amalkan apa yang kami tegah, dan sesungguhnya kamu lakadzibun, sesungguhnya kamu ini memang sifatnya adalah pendusta. Jadi wa itu huruf ataf. Ataf kepada mana? Bada. Bal badalahum bal law ruddu. Bahkan mereka itu tidak dikembalikan, akan diperlihatkan kepada mereka apa saja yang mereka sembunyikan. Bahkan mereka tidak akan dikembalikan atas dunia. Seandainya dikembalikan, mereka akan lakukan balik apa yang maksiat, pendustaan yang mereka lakukan. Jadi wa itu huruf ataf. Lau harfu imtina limtina. Imtina itu maksudnya tak capai. Limtina jika ada syarat yang tidak tepat atau jika ada tegahan, jika ada sesuatu yang menegahnya. Macam mana nak huraikan? Huruf apa tadi? Lau. Lau apa namanya? Imtina. Limtina. Imtina tu tegah tak capai. Okey, saya bagi contoh yang mudah dulu. Makna imtina tadi apa? Tegah Ustaz. Dia huruf syarat lah. Okey, saya tunjuk contoh ya. Saya bagi tahu sekiranya kamu datang, kamu dapat buku. Okey, saya tulis bahasa Arab Lau ataita la tahsul kitab. Lau ta'ti, seandainya kamu datang, kamu akan dapat buku. Tidak begitu? Seandainya kamu datang, kamu akan dapat buku. Apa maksudnya? Maksudnya
kalau kamu tidak akan dapat buku seandainya kamu tak datang. Jadi apa syarat dapat buku tu? Kena datang. Itu maknanya lau imtina' limtina'. Maknanya imtina'ul jawab imtina'i asyarti. Akan tidak dapat hasilnya jika tidak dipenuhi syaratnya. Kena begitu. Itulah lebih kurang. Lau imtina'il jawab. Jawab dia, inilah jawabnya. Ini jawab dia. Ini syaratnya. Kamu datang itu syarat. Apa hasilnya? Dapat kitab. Jadi, kalau kamu tak datang, tak penuhi syarat datang itu, kamu tak dapat kitab. Itulah maksudnya, kamu kalau di sini tidak dapat kitab apabila syarat datang itu tidak dipenuhi. Itu fungsi lau, dipanggil imtina' limtina'. Akan selalu kita jumpa sebab lau ini dia makna syarat. Beres. Imtina' tu tak dapat, tidak terhasil, ditegah, dilarang. Limtina' pun sama, kerana larangan ataupun tegahan. Jadi kalau nak mudah kita faham, kita letak jawab, kita letak syarat. Tidak dapat hasil, jawab tu maknanya hasilnya. Limtina' kerana tidak penuhi syarti, maknanya tidak dilakukan syaratnya, tidak dibuat syarat. Beres. Kita ambil ayat Quran tadi, Allah Ta'ala sebut apa? Lau ruddu la'adu. Lau ruddu la'adu. Ini jawab dia. Lam ini jawab syarat. La'adu lima nuhu anhu. Okey, lau ruddu ini syarat dia. La'adu lima nuhu anhu ini jawab dia. Okey. Nampak mereka tidak dapat kembali melakukan maksiat ataupun apa yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana mereka tidak akan dikembalikan atas dunia. Maknanya begitu. Mereka kafir Quraisy ini, mereka meminta supaya mereka kembali ke dunia. Mereka kata mereka nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka sudah Allah Taala sebut mereka tidak akan dikembalikan. Dan sekiranya dikembalikan, mereka akan melakukan maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak akan lagi dapat lakukan maksiat, dapat lakukan dosa, dapat lakukan apa yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka tidak akan dikembalikan. Mereka tidak kembali di dunia. Itu maksudnya lebih kurang. Sekiranya dikembalikan, mereka akan ulang balik apa yang mereka lakukan atas dunia. Jadi mereka tidak dikembalikan. Jadi mereka tidak dapat melakukan dosa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahawasanya hidup di atas dunia ini adalah satu kali saja, dan apabila sampai di akhirat nanti, hari akhirat itu adalah hari pembalasan, hari penentuan syurga dan neraka. Tidak ada siapa lagi yang dapat dikembalikan, sama ada untuk lakukan ibadat ataupun untuk lakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, lau ruddu, jika dikembalikan, la'adu, mereka akan ulang balik apa yang telah ditegah mereka itu lakukan. Tapi mereka tidak dapat kembali, jadi mereka tidak dapat lakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Okey, ada soalan? Panjang dah cerita kita ni. Ada soalan nak tanya? Sila. Boleh buka mic masing-masing kalau nak tanya soalan. Ni Ustaz ya. Sila. Nak Ustaz. Nak kata. Huruf Sila. ja tadi min qablu. Ya. Huruf ja min qablu. Kalau lepas huruf ja berada di bawah kan? Ya. Tapi biasa, ya. yang itu biasanya. Ya, hukum asalnya selepas huruf ja-nya berada di bawah. Ya. Tetapi qablu zaraf ini Ya, qablu dengan ba'di, ba'da, qabla, qablu. Jadi Ba'da. zaraf ini dia banyak hukumnya. Zaraf qablu ini dia boleh qablu, boleh qabli, boleh qabla. Boleh semua ya. Boleh semua ikut kedudukannya. Nanti saya huraikan pada sesi akan datang kalau kita jumpa lagi. Ada syarat dia kita baca baris bawah sebab kita ada baca min qablikum, kita baca baris bawah. Di sini kita baca min qabl, kita baca baris hadapan. Ada baca baris atas qabla. Dia tidak seperti zaraf contoh amama, contohnya dia baca baris atas saja. Ya. Jadi qabla ini dia menerima perubahan baris ini, tetapi dia kedudukannya tetap jar. Fi mahalli jar, maknanya kedudukannya adalah pada jar, majrur, maknanya hukumnya adalah majrur. Walaupun dia baris hadapan, tapi ditegah baris hadapan kerana tidak cukup syarat untuk dibariskan dengan baris dilarang untuk tidak diletak dengan baris bawah kerana tidak cukup syarat ia dibariskan dengan baris bawah. Adalah syarat dia idhafah dan sebagainya. Ya. Okey, soalan lagi? Yang lain lagi senyap je ni. Jelas Alhamdulillah jelas. Kalau tinggi sangat cuba untuk faham dan harapnya tidak faham semua. Tidak faham, harapnya ada yang faham walaupun tidak faham kesemuanya. Yang ringkas itu dapat difahami Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika tak faham, teruskan lagi supaya pada masa akan datang ini dapat memahami istilah-istilah dalam bahasa Arab ini. Insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang mungkin penerangan itu agak tidak, istilah-istilah yang saya cuba terangkan ini mungkin tidak pernah jumpa, jadi kita rasa asing ataupun kita rasa susah. Tapi kalau kita sentiasa jumpa, insya-Allah kita akan faham insya-Allah. Contohnya harfu imtina' limtina', contohnya. Rasa baru jumpa, lama dah tak jumpa ni. Sebelum ni ada tapi tidak kerap kita jumpa ni. Dia ulang-ulang lagi nanti ulang-ulang. Ya, dia tidak akan lari jauh. Yang kita belajar ni akan jumpa lagi pada masa akan datang. Okey. Ruddu itu adalah fi'il madin mabniyun lil majhul. Asalnya raddu tapi dibaca dengan ruddu. Kalau saya nak pecahkan ayat ni, saya akan sebut radda ya ruddu. Raddahumullah. Allah Ta'ala mengembalikan mereka. Siapa yang mengembalikan mereka? Allah. Siapa yang dikembalikan? Mereka. Tapi Allah itu tidak disebut. Bila tidak disebut Allah, barisnya akan jadi rudda. Rudda. Tapi kerana hum itu naib fa'il, jadi hum itu naib fa'il, jadi rudda ini
kena guna wazan fa'alu, hum, ditambah alif waw. Hum itu jadi berada kat dalam. Jadi ruddu. Ruddu tu ada dalam tu adalah hum. Asalnya raddahumullah. Siapa yang mengembalikan mereka di dunia? Mana siapakah yang berkuasa, siapakah yang boleh untuk mengembalikan kafir Quraisy itu di dunia? Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Allah Taala mengembalikan mereka ke dunia, oleh kerana yang berkuasa hanya Allah Taala saja mengembalikan mereka ke dunia, jadi Allah itu dibuang, tidak perlu sebut. Jadi kalau disebut ruddu, dikembalikan mereka, kalau orang tanya siapa kembalikan mereka, semua orang tahu sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dibina dengan mabni lil majhul. Ini satu makna, maknanya tidak perlu lagi disebut Allah Subhanahu Wa Taala kerana sudah tahu yang berhak, yang berkuasa mengembalikan mereka ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bila Allah Ta'ala marah, dia tak nak ada namanya di sini. Kerana jika dikembalikan, maknanya jauh mereka itu dengan rahmat Allah, dengan kasihan belah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nama Allah pun tidak mahu ada di dalam ayat ini. Menunjukkan bahawasanya mereka itu jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka itu, fi'il itu diguna dengan fi'il majhul. Mereka itu jauh dengan rahmat Allah, mereka itu dekat, mereka itu dimurka dengan pembukaan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak disebut Allah. Beres, Jadi disebut ruddu. Asalnya apa tadi? Raddahu. Asalnya radda. Radda. Radda, ruddu, diletak baris hadapan. Jadi mabni lil majhul. Majhul itu fa'il dia tidak disebut. Contoh bila saya sebut, saya kata akala Muhammadun. Siapa yang makan? Muhammadun. Akala Muhammadun al-aruz. Muhammad telah makan nasi. Saya pun tak nak sebut Muhammad. Muhammad inilah yang makan nasi. Sekarang ni saya tak nak bagi tahu Muhammad yang makan nasi. Saya nak bagi tahu nasi itu telah habis. Dimakan oleh tak tahu siapa. Saya pun buang Muhammad. Jadi asalnya akala akan diletak baris ukila. Yang ini dibaca dengan baris hadapan. Ukila, dimakan nasi. Oh. Dimakan nasi. Siapa yang makan? Sama Tak ada dah tahu dah, kalau nasi habis sudah pastilah Muhammad lah yang makan. Ataupun takut nak bagi tahu Muhammad makan nasi, sebabnya Muhammad ni makan banyak, nanti semua orang marah pada dia. Jadi kita sebut ukilal arus, nasi telah dimakan. Kalau orang tanya siapa yang makan, saya tak tahu. Kalau ditanya siapa yang makan, saya tak nak bagi tahu, nanti dia pukul saya. Jadi ukila diguna dengan mabni lil majhul. Asalnya akala Muhammad al-arus. Jadi ukila bila dibuang Muhammad, akala bila ada Muhammad. Sama juga yang tadi, raddahumullah. Allah Ta'ala mengembalikan mereka. Tapi dibuang Allah Ta'ala, dibaca dengan ruddu. Okay. Madmum tu da itu bari hadapan, ruddu wal wawu, waw pada waw ruddu itu ada naib fa'il. Naib fa'il itu ganti kepada fa'il. Asalnya pelakunya Allah, tetapi bila dibuang Allah, waw hum itu adalah naib fa'il. La waqi'ah fi jawab law. Law ini adalah ayat selepasnya adalah jawab kepada law tadi. Seandainya mereka dikembalikan, apa jawabnya? Jawabnya mereka akan kembali mengulangi dosa-dosa mereka, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawabnya. Madmum ini bari hadapan, bari hadapan du tadi.
adu. Da itu bari hadapan disebut madmum. Wal wawu, waw selepas da ini adalah fa'iluhu, fa'il kepada kembali. Siapa yang kembali? Kembalinya adalah mereka. Siapa mereka? Mereka itu adalah kafir Quraisy. Apa yang mereka sehingga Allah Ta'ala kata kembali? Sebabnya mereka meminta supaya dikembalikan atas dunia. Seandainya dikembalikan mereka itu, kafir Quraisy yang sembah berhala itu kembali atas dunia, mereka akan kembali mengulangi menyembah berhala itu juga, mengulangi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 5, li itu huruf jar, ma isim mausul muta'alliqani bi'adu. Mereka akan kembali melakukan bagi apa saja yang mereka telah ditegah larang. Mereka akan buat apa yang mereka dilarang. Nuhu mithlu ruddu. Sama mabni lil majhul. Asalnya nahau. Asalnya nahau, tetapi oleh kerana mabni lil majhul dibaca dengan nuhu. Nuhu sama dengan ruddu tadi. Maksudnya nahallah anhu. Nahallah anhu. Tetapi dibuang Allah dibaca dengan nuhu, nahahumullahu anhu. Jadi kalau nak buat yang ni boleh tiru yang atas ni juga, lebih kurang saja. Maknanya ruddu Allah. Sama juga nuhu. Nuhu asalnya naha. Maaf Allah. Okey. Ini Allah. Allah akan kembalikan mereka. Naha pun sama, nahahumullah anhu. Ada Allah tetapi dibaca dengan nuhu. Yang ini pun dibaca dengan ruddu. Mabni lil majhul. Sama lebih kurang saja. Jadi mereka akan kembali melakukan apa yang ditegah mereka di atas dunia. Anhu muta'alliqani bi nuhu. Anhu ini jar wa majrur, hu ini dhamir. Anhu. Hu itu kembali kepada apa. Jadi apa-apa saja yang ditegah, dilarang mereka lakukan atas dunia, jika mereka itu dikembalikan di dunia, maka mereka akan ulang lagi melakukannya. Nuhu binuhu, anhu itu binuhu, muta'alliqani binuhu. Wa atifah, wa ini adalah huruf ataf, in litaukid wan nasab. Inna ini adalah untuk penegasan dan juga menjadikan isim selepasnya bari atas ataupun hukumnya mansub. Hum isim inna, la muzahlaqah litaukid. Kadhibun khabar inna marfu' bil waw. Okey, ini penjelasan yang terakhir dalam ayat ini. Allah Taala sebut apa? Perhati baik-baik Ini minit-minit terakhir kelas kita. Allah Taala sebut innahum lakadzibun. Kadzibun. Asalnya hum kadzibun. Kemudian lahum kadzibun. Kemudian untuk kuatkan lagi Allah Taala sebut innahum lakadzibun. Nampak Itu ayat dari sudut bahasanya. Allah Taala sebut inna, ini untuk penegasan. Kemudian lam ini juga adalah untuk penegasan. Asalnya ada satu lam untuk penegasan. Dan asalnya lagi tidak ada apa-apa penegasan. Asalnya mereka penipu. Mereka pendusta. Tetapi Allah Ta'ala kita guna lam. Sesungguhnya mereka pendusta. Dan apabila diletak inna, sesungguhnya mereka betul-betul pendusta. Lam ini ditendang oleh inna dan berada pada lakadzibun. Inilah kita panggil lam muzahlaqah.
apa namanya, sedap punya, lam muzahlaqah. Lam ditendang oleh inna. Asalnya duduk depan lam itu kita panggil lam ibtida dan taukid. Asalnya duduk depan. Banyak dalam Quran, wala darul akhirah. Sesungguhnya hari akhirat. Lam itu adalah menunjukkan sesungguhnya lam duduk di depan ayat tu. Jadi lam berada di depan ini. Bila datang inna ini telah menendang. Aywa, menendang ni nampak ganas lah pula menolak. Menolak lam itu ke depan. Jadi menolak, menendang itu kita panggil muzahlaqah. Lam yang telah ditolak, telah ditendang ke depan tu lagi. Asalnya dia berada di depan, ditendang ke depan lagi. Ataupun ditendang selepasnya. Bukan ke belakangnya jadi tak ada pula. Dia tak boleh kita gabungkan. Innalahum tak boleh. Kena innahum lakadzibun. Jadi ayat ini Allah Taala gunakan dua huruf taukid. Dua huruf penegasan. Ini kira kesimpulan lah. Kesimpulan Allah Taala bagi dengan penuh dengan ketegasan, sesungguhnya mereka iaitu kafir Quraisy ini lakadzibun, betul-betul mereka itu adalah pendusta. Maknanya atas dunia mereka dusta. Apabila dihisap mereka lagi mahu dusta, apabila nak masuk neraka pun mereka minta untuk kembali ke dunia untuk beriman, dan seandainya mereka dikembalikan ke dunia mereka juga akan dusta. Maka mereka ini kafir Quraisy ini, siapa mereka itu? Allah Taala kata pendusta. Mana jangan percaya. Mereka itu tidak boleh dipercayai dan mereka itu adalah sifatnya adalah pendusta. Jadi innahum, hum ini adalah isim inna, dan lakadzibun khabar inna. Lam itu kita panggil lam muzahlaqah. Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Jadi apabila pendusta tak boleh dipercayai. Jadi penghujung mereka ialah neraka saja. Okey. Maknanya hari ini kita dapat satu ayat saja. Alhamdulillah dah satu ayat. Innahum lakadzibun, asalnya hum kadzibun, lahum kadzibun. Lahum kadzibun ini tegas juga tapi tak kuat lagi. Innahum lakadzibun, ini betul-betul kuat. Tapi ada lagi kuat Lagi kuat dalam uslub bahasa Arab ini boleh ada 3 penegasan. Yang ketiga sumpah. Wallahi innahum lakadzibun. Tapi Allah Taala tidak ada sumpah dalam ayat itu. Jadi kalau guna sumpah pun boleh. Inna ini taukid, lam ini adalah taukid. Ada 3 penegasan kalau ditambah dengan sumpah. Tetapi dalam ayat ini hanya ada 2 saja, inna dengan lakadzibun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis juga satu ayat pada hari ini. Okey, cukup kelas kita pada kita berhenti setakat ini dahulu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.